Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya adalah Muhammad Syamil Husni bin Nasib dan saya adalah Ketua Kumpulan 104. Tajuk kumpulan kami adalah Konsep Etika dan Peradaban Barat serta Pengaruhnya dalam Masyarakat di Malaysia. Pengenalan. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat, namun tahap penghayatan berbeza dan dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, struktur sosial dan biografi masyarakat berkenaan. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susun masa evolusi sejarahnya, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden diperkenalkan dan dilaksanakan semasa era kolonial. Akan tetapi, etika telah pun wujud pada pemerintahan Kesultanan Melayu pada masa itu dalam bentuk adat istiadat dan adat restam. Ini adalah sebahagian bentuk etika yang mendukung sistem nilai pemerintahan masyarakat tradisional serta peradaban. Kemodenan dunia pada hari ini telah mempengaruhi minda generasi muda dan kian merupakan adat restam yang diamalkan oleh nenek moyang. Objektif untuk kajian ini adalah 1. Memahami etika dan peradaban barat yang tersebar di kalangan masyarakat dalam pakaian, sosial, muzik dan budaya. Yang kedua, menerangkan impak sekiranya pengaruh budaya luar dibiarkan berleluasa di dalam ekonomi, sosial dan budaya asal Malaysia. Apakah itu etika dan peradaban barat? Teori asal etika adalah berasal daripada teori kepribadian mulia. Aristotle menyatakan bahwa adalah satu keperluan insan untuk mempraktikkan teori kepribadian mulia dalam segala urusan demi melancarkan kehidupan seharian. Teori ini juga menekankan konsep the golden mean, yaitu mencari kebaikan dalam keadaan keseimbangan di antara keinginan agar tidak melampau dalam setiap tindakan. Peradaban Barat merujuk kepada masyarakat Barat yang merangkumi Amerika Syarikat dan Eropa. Akibat pergolakan revolusioner politik dan industri yang berlaku pada abad ke-18, Barat telah mula menjajah ke serata dunia dengan membawa berbagai aspirasi, termasuk ingin mentamadunkan masyarakat yang dianggap ketinggalan melalui slogan mereka, The White Man's Burden. Globalisasi ini berlaku secara jelas pada 2 dekade terakhir abad ke-20, kesan daripada revolusi teknologi maklumat. Globalisasi membawa maksud pensejahteraan nilai-nilai kehidupan barat mendukung liberalisme, kapitalisme dan demokrasi mengikut acuan mereka sendiri. Ini menyebabkan orang Asia hampir kehilangan identiti Asia dan keseluruhan dunia pada masa itu seperti dunia barat yang besar, the Great Western World, yang hampir menenggelamkan identiti berbagai budaya. Pengaruh Barat dalam masyarakat Malaysia. Tanah Melayu mula dikuasai oleh pengaruh British semenjak tahun 1771 sehinggalah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1967. Ini bermakna Tanah Melayu berada dalam cengkraman British selama 186 tahun. Walaupun telah mencapai kemerdekaan, masih terdapat beberapa pengaruh Barat yang terselip dalam negara ini, antaranya sistem pentadbiran, ekonomi, dan pendidikan. Akan tetapi, ia juga turut merebak ke generasi muda yang mempraktikkan budaya Barat dan mencampurkan dengan budaya Malaysia. Pengaruh Barat dalam aspek pakaian di Malaysia boleh dilihat melalui etika pemakaian ke pejabat atau majlis-majlis formal adalah kebanyakannya mengikut fashion daripada Barat. Seperti yang kita sedia maklum, fashion Barat tidak menitik beratkan maruah si pemakainya, berbeza dengan fashion tradisional masyarakat tempatan yang penuh dengan kesopanan. Walau bagaimanapun, remaja pada hari ini lebih memilih untuk mengenakan fashion Barat tersebut seperti memakai skirt pendek, berseluruh jeans ketat, dan berpakaian jarang serta tidak menutup aurat. Faktor utama yang mungkin mendorong masyarakat untuk mengenakan fashion Barat adalah karena menganggap bahwa fashion Barat itu lebih cantik dan menarik. Ini disebabkan reka bentuk yang cantik dan menarik menjadi tarikan masyarakat kini. Selain itu, pengaruh dari media massa juga mendorong masyarakat Malaysia mengenakan fashion Barat. Maksud pengaruh media massa di sini adalah pengaruh melalui drama atau filem Barat yang ditayangkan di Malaysia yang memaparkan pelakon-pelakon
fashion barat adalah sangat tidak sesuai dengan masyarakat Malaysia karena hampir semuanya terdiri daripada rekaan pakaian yang menjolok mata sehingga mampu mengundang fitnah kepada sesiapa yang melihatnya. Cara mengatasi masalah masyarakat yang terpengaruh dengan fashion barat ini adalah dengan menyekat ataupun membuat penapisan film barat. Hal ini karena film-film barat banyak memaparkan pakaian yang kurang sopan menyebabkan masyarakat Malaysia terutamanya golongan wanita akan terpengaruh dengan budaya pakaian barat. Seterusnya, ibu bapa perlulah memantau cara pemakaian anak-anak mereka. Di sini ibu bapa boleh menegur anak-anak mereka sekiranya mereka memakai pakaian yang kurang sopan. Ibu bapa juga perlu memantau dengan siapa anak mereka berkawan. Selain itu, pihak media massa hendaklah mengurangkan paparan tentang pakaian barat terutamanya di televisyen dan web. Aspek seterusnya adalah berkenaan dengan pengaruh barat dari segi sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Gejala kerentahan akhlak dan pembibitan jenayah dalam kalangan masyarakat Malaysia bukan benda yang asing lagi bagi kita. Hal ini merupakan masalah sosial di negara kita yang menyumbang kepada persekitaran mencapai kemajuan. Semakin hari, semakin marak pengaruh barat yang diikuti oleh remaja Islam menyebabkan mereka semakin jauh dengan nilai keagamaan. Gaya hidup bebas tanpa pedoman bukanlah sesuatu yang perlu menjadi kebanggaan kepada kita karena ini mencerminkan kita sebagai rakyat Malaysia menerima pengaruh buruk barat yang bebas melakukan apa sahaja tanpa bimbingan agama. Antara pengaruh barat dalam aspek sosial yang telah sekian lama menjadi ikutan masyarakat Malaysia kini adalah seks bebas ataupun pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Pengaruh sosial ini sepertinya tidak wujud dalam kalangan rakyat Malaysia kerana Islam itu sendiri menggariskan batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan yang tidak mempunyai ikatan. Pendidikan seks menurut barat sangat berbeza dengan Islam di mana remaja barat sangat bebas serta tidak terkawal dan hanya diajar untuk mencegah berlaku kehamilan. Selain itu, perbuatan LGBT sehingga ada di antara masyarakat negara ini berani memperjuangkan hak golongan sengsang itu. Hal ini sudah pasti menimbulkan berbagai persoalan tentang kedudukan agama rasmi Malaysia di dalam perlembagaan persekutuan. Mengambil kira kejadian yang berlaku Mac lalu apabila satu perkara haram yang melangkang logo slogan pro-LGBT, peranan ini dilihat semakin berani ke hadapan demi menuntut hak kesamaan serta diberi keistimewaan sama seperti rakyat Malaysia yang lain. Cara mengatasi masalah sosial masyarakat Malaysia adalah membekalkan mereka dengan ilmu pengetahuan kerana ilmu amat penting sebagai persediaan dan pertahanan remaja dalam menyusun tindakan dalam menyertai arus perubahan atau era globalisasi. Pendidikan agama juga perlu diterapkan dalam diri setiap individu agar dapat membentuk jiwa yang bersih dan minda yang berakhlak mulia. Umum sedia maklum bahawa setiap agama mempunyai amal ibadah dan juga perintah untuk diikuti serta larangan-larangan tertentu. Music. Pengaruh barat dalam aspek musik dan hiburan juga dapat dilihat dalam kalangan masyarakat Malaysia pada era kini. Pelbagai jenis musik seperti pop, country, punk, rock, rap yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi barat semakin menjadi tarikan remaja. Dalam tidak sedar, remaja didedahkan kepada unsur-unsur negatif yang telah diterapkan dalam lirik lagu tersebut. Sebagai contoh, terdapat lagu yang menerapkan perkataan kesat dan berunsur lucah. Faktor dia, antara sebab pengaruh musik barat adalah pengaruh dari kebebasan penggunaan internet. Kecanggihan gadget pada masa kini membolehkan semua orang melayari laman seseorang tanpa batasan seperti YouTube atau Spotify yang mana ada medium penonton musik terbesar di dunia. Cara mengatasi masalah pengaruh musik adalah ibu bapa memantau penggunaan internet anak-anak mereka. Tanpa pengawalan dan yang rapi, anak-anak akan mudah melayari laman seseorang yang tertentu seperti berunsurkan pornografi dan keganasan. Membenarkan anak-anak menggunakan internet 2 jam sehari sudah memadai untuk kanak-kanak. Salam sejahtera kepada doktor dan sekalian. Nama saya Ongumi dari kumpulan 104 akan menerangkan tentang dampak pengaruh barat terhadap ekonomi negara kita. Pengaruh barat
banyak membawa impak terhadap ekonomi masyarakat kita biarpun baik atau tidak baik. Setelah tanah Melayu dijajah, Barat telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan ekonominya. Antara inisiatifnya ialah mengembangkan sistem ekonomi secara kapitalis yang menjadikan faedah iaitu riba sebagai asasnya. Sebagai contoh, dalam berhutang, peminjam akan mengenakan faedah sebanyak berapa peratus dari jumlah yang dipinjam kepada penghutang. Faedah tersebut telah menindas penghutang dengan faedah yang dikenakan. Para kapitalis juga menggunakan sistem penghutang untuk memberikan tekanan kewangan kepada orang lain di samping membuat perniagaan yang sangat menguntungkan pihak mereka. Antara pihak yang memainkan peranan yang penting dalam perniagaan hutang tersebut ialah bank-bank yang berfungsi untuk menyediakan pinjaman-pinjaman dalam berbagai bentuk seperti pinjaman kereta, pinjaman perubahan, pinjaman peribadi dan sebagainya. Selain itu, Barat juga memperkenalkan sistem ekonomi secara sosialis yang menekankan pemilikan harta merupakan hak negara. Dengan membantukan pendekatan yang berbeza, semua faktor produksi dan sumber pendapatan akan dimiliki oleh negara dan individu kehilangan hak pemilikan dan kebebasan untuk memperoleh mana-mana manfaat daripada hasil produk mereka. Bagi orang yang memiliki kreativitas juga tidak dapat memperoleh keuntungan penjualan dari produk yang dihasilkannya berbanding dengan orang yang tidak memiliki kreativitas kerana nilai pasar dalam sistem tersebut adalah sama rata dan tidak ada kebebasan. Negara yang akan menentukan dan menyediakan konsumsi terhadap hasil produksi berdasarkan keperluan individu. Jadi, dalam suatu bidang ekonomi, hak individu akan ditentukan melalui dasar kesamaan ekonomi. Keadaan tersebut kelihatan berat sebelah. Seterusnya, sistem ekonomi campuran iaitu sistem ekonomi Barat yang diubah soal telah diperkenalkan akan dapat memberikan kebaikan yang nyata dan kesejahteraan kepada rakyat jelata. Sistem tersebut merupakan gabungan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi tersebut, pemerintah dan pihak swasta atau persendirian bekerja sama dalam melakukan aktiviti ekonomi demi membentuk satu pasaran yang lebih adil. Dalam arti kata yang lain, pemerintah dan pihak swasta memikul peranan aktif dan sama dalam aktiviti ekonomi. Pemerintah juga memberikan jaminan sosial dan pemerataan pendapat agar dapat mewujudkan pemerataan ekonomi yang merata pada setiap rakyat. Sistem ekonomi campuran telah membawa banyak faedah, antaranya ialah setiap individu mempunyai kebebasan dan peluang untuk memperoleh keuntungan yang maksimal melalui aktiviti ekonomi. Pihak swasta ataupun pemerintah tidak mempunyai peluang untuk monopoli pasaran dan tidak dapat menggunakan sumber daya dengan sewenang-wenangnya. Persaingan bebas juga membantu mengembangkan ekonomi dan menjamin kestabilan ekonomi di samping mengakui hak individu dalam bidang ekonomi. Semasa penjajahan Inggris, pemasukan migran seperti China dan India merupakan pemulaan pemerintahan berdasarkan istilah pecah dan perintah terhadap pendudukan di dalam Melayu. Pengembangan konsep pecah dan perintah juga merupakan pecah wujudnya durab antara kaum Cina, Melayu dan India semata dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Sebagai contoh, kaum Cina tinggal di kawasan pemacu ekonomi di bandar dan juga di kawasan Lombok sebagai pelombong. Sementara kaum Melayu pula tinggal di luar bandar sebagai petani atau nelayan kecil dan kaum India kebanyakannya sebagai buruh kasar kerajaan dan bekerja di darat. Perkara ini telah menyebabkan jurang ekonomi yang luas dan sangat ketara perbezaannya terhadap tiga kaum tersebut, terutamanya kaum Melayu, kerana kegiatan ekonomi kaum Melayu dan India adalah berjualan sehari diri. Jelasnya, kedudukan sosial ekonomi meningkat tidak disebabkan corak pelibatan ekonomi antara kaum yang berbeza. Terdapat juga impak yang positif setelah kedatangan pengaruh China dan British di tanah Melayu terhadap perkembangan perusahaan bijak jiwa, iaitu penggunaan kapal Korea dan pound kecil. Kaedah tersebut lebih efektif berbanding dengan kaedah yang lama sebelum pengaruh Barat yang menggunakan kaedah melapan buntulan yang melalui proses yang lama dan menghaus tenaga. Okay, so seterusnya kita akan pergi kepada impact dari segi sosial. So kita boleh nampak impact dari segi sosial bukan seperti ekonomi di mana banyak faedah dapat diperoleh, di mana terdapat banyak pengaruh
daripada Barat yang membimbangkan pemimpin-pemimpin negara ini. Sebagai contoh, amalan LGBT merupakan salah satu pengaruh Barat yang langsung tidak diterima di dalam Malaysia. Walau bagaimanapun, terdapat sebagian daripada masyarakat kita yang semakin meningkat dan semakin berani menonjol secara terbuka dalam masyarakat kita. Impak lain yang telah mempengaruhi rakyat Malaysia adalah seperti pengaruh hedonisme dan gangsterisme. Pengaruh hedonisme menyebabkan rakyat mementingkan aktiviti keseronokan daripada aktiviti yang memanfaatkan. Dan pengaruh gangsterisme menyebabkan rakyat melakukan aktiviti yang melibatkan kekanasan atau melanggar peraturan-peraturan seperti vandalism dan merosakkan kemudahan awam. So, kita seterusnya kepada budaya asal Malaysia, di mana impaknya adalah sesetengah rakyat Malaysia melupakan budaya asal Malaysia. Kita boleh tengok kedatangan Barat ke Malaysia telah memberikan pelbagai perubahan kepada budaya asal di Malaysia atas alasan the white man burden yang merupakan tanggungjawab dalam memtamandunkan masyarakat Islam, Cina, India dan pribumi. Salah satu bukti budaya asal di Malaysia sudah dipengaruhi adalah di Bangsar yang terletak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang mementingkan nilai-nilai elit dan moden. Sebagai contoh, terdapat tadika Little Harvard di dalam bangsa yang mengenakan yuran sebanyak RM6,600 setahun yang telah masukkan di dalam utusan Malaysia pada 18 Februari 2002. Dan semua pengaruh ini telah menyebabkan kuasa politik dan pemimpin-pemimpin orang Islam hilang kuasa untuk memerintah budaya di Malaysia. Hal ini disebabkan budaya yang disebar melalui perniagaan produk sukar ditolak oleh kerajaan disebabkan oleh niat untuk memaksimumkan keuntungan. Oke, so kita teruskan dengan kesimpulan. Kesimpulannya, pengaruh budaya Barat yang datang ke Malaysia tidak hanya membawa impak yang negatif, tetapi ia juga memberi kesan yang amat baik kepada pembangunan negara. Sebagai contoh, dari segi ekonomi. Seperti yang sudah sedia maklum, puncak utama masalah pengaruh budaya Barat ini adalah daripada penggunaan media sosial yang berlebihan. Telefon pintar, televisyen dan internet adalah merupakan media yang menyebarkannya. Generasi-generasi muda yang mudah terpengaruh dengan benda baru akan mempraktikkan budaya-budaya ini kerana mereka minat dengan benda ini. Ini akan menyebabkan budaya-budaya asal Malaysia dilupakan dan berkemungkinan akan hilang sekiranya tidak dibenteras. Banyak solusi yang boleh dilakukan oleh semua pihak untuk menghalang semua ini. Antara solusi yang boleh dilakukan ialah kerajaan melaksanakan program menghayati budaya kita di peringkat sekolah. Akhir sekali, mempelajari sesuatu budaya bukan satu larangan kerana ilmu bukan untuk disifat. Akan tetapi janganlah sampai kita melupakan asal usul tanah air kita dan meninggalkan budaya yang membentukkan negara kita yang sekarang. Bak kata pepatah, yang lama dikelek, yang baru didukung. Itu sahaja untuk presentasi kita. Terima kasih.